A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala kalam. Salam dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid Muhammad Duyung, begitu juga yang Tuan Muhammad Tuan Herudin Halim, itu juga Tuan Imam, Perasa Imam, Perasa Jaga Kuasa, Penggerak Aktiviti Masjid, seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya datang dulu, mic dia tak sesedap juga. Bergaul betul dengan baru siap, baru gila satu masjid. Saya sampai tadi saya ingat, oh di masjid yang pernah datang. Rupanya 2016 yang lama betul kan. Baru teringat nak panggil tu. Kan, sebenarnya pun Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan Allah Al-Fatihah bersama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana disebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan memudahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan bila sebut keluarga bahagia, titian ke syurga, dan keluarga bahagia. Sebab ada juga keluarga tu dia bahagia, tapi dia tak bawa jadi titian ke syurga. Jadi masalah lagi. Sebab bahagia tu sendiri ada banyak maksud. Ada setengah orang takrifan bahagia tu duit banyak, bahagia. Ada yang kata kalau rumah dia besar, kan, kereta dia besar, banyak, kan, duit dia banyak, jadi dia ada segala-galanya, itu dia kata tu bahagia. Tapi ada juga orang yang ada segala-galanya tapi masih rasa tak bahagia, ada juga. Jadi akhirnya bahagia hakiki, kebahagiaan hakiki adalah mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan hakiki hidupnya sentiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di hidup dia sentiasa berpegang kepada syariat Islam. Dalam Islam ni nak bahagia hidup kita ni, nak bahagia keluarga ni, ada 3 keadaan. Pertama, ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Mesti ikut syariat Islam. Ceritalah apa pun ikut syariat Islam. Yang kedua, kita takkan kenal pasangan kita melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Proses berterusan. Itu sebabnya ada orang dah 20-30 tahun kahwin pun masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan orang tua dia. Ya, aku kan keluar kan, aku dia nak orang tua ni mati kan dia dah ada. Aku heran tu dengan bini aku tu, tak cukup ke, apa ke aku tak bagi, kan. Dia proses mengenali itu berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan pembinaan keluarga ini dimulai dengan tujuan ataupun niat asas untuk membina sebuah keluarga, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Tak ada orang yang kahwin ni niatnya nak kahwin seminggu, aku dapat kahwin seminggu jadilah, tak ada. Aku dapat kahwin sehari jadilah, tak ada. Kebanyakannya memang kita tahu normalnya dia akan sepanjang hayat kan. Semoga berbahagia hingga awal dululah, semoga berbahagia hingga ke anak cucu, dia katakan berbahagia hingga ke akhir hayat. Dia kahwin awal, copet pula dapat cucu, langsung habis tu kan. Jadi makna kata semuanya dalam tempoh orang kata jangka panjang. Dia tak ada dia nak yang short term, tak ada. Semua nak jangka panjang, kebahagiaan yang berterusan. Malahan ada orang dia terlampau bahagia dengan pasangan dia sehingga kan bila kematian salah seorangnya, suami atau isteri, dia tak tergamak nak gantikan oleh, sebab tak ada yang boleh gantikan tu. Macam tu lah bertahap. Tapi ada juga dia bahagia tapi ganti juga, ganti mati, asal ganti mati, macam tu kan. Gajian dia kahwin sampai dah tua lah nak lagi kahwin kan, dah nak. Ada satu itu saya tengok tua betul, dah bongkok betul, 75, 78.
bersanding pakai bersongket pakai. Kesian saya nampak lah muka orang tua tu macam kena paksa tu, nampak kan. 2 minggu cerai tuan-tuan. Bercerai sebab anak-anak campur tangan. Tu dia kata tadi kan macam-macam, macam-macam. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Hari ni kan. Dan nak buat macam mana? Yang ramainya Melayu agama Islam. Sebab asas mula tujuan pernikahan tadi ketenangan. Nak tenang Islam je, kan? Dan menurut kajian lebih daripada 90% pasangan yang bercerai berpunca daripada asas tu. Asas itu solat tak jaga. Bukan kata solat jemaah, memang tak solat. Ya. Kalau kita tengok di dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Memang jenis kita dah tu, memang kita punya type dah tu, kan? Walaupun kita pilihan keluarga ke apa ke, tetap dah pilihan kita tu dah jenis kita dah. Tak ada orang pergi Zoom Melaka balik Bandung. Dia pergi Zoom Melaka balik dah Bandung. Kenapa? Aku dah terpaut dengan zirafah betina tu. Tak ada. Dah ada tu, bukan jenis dia tu kan. Dia memang dia dah tu, memang pattern dia dah. Allah Ta'ala jodohkan tu, semua dah tertulis. Orang dulu-dulu lagi pula kenal tak, dating tak, apa pun tak, 30 tahun, 40 tahun tahan kahwin, kan? Sekarang kami kenal semenjak daripada kami darjah 1 lagi. Alhamdulillah dia sangat memahami saya. Sampai 3 tahun dah keluar melodi, keluar melodi, keluar kan, macam-macam. Kahwin cat sponsor meriah, 3 hari 3 malam bersanding. Dengan dia punya gaun itu daripada sini sampai kedai seberang jalan tu lah. Dia punya gaun panjang tu lah, kena pegang kan, sorry hidup dia tu. Macam tu lah dia punya wedding of the year. Ada punya istilah dia tu kan. Tuan-tuan jangan sakit hati tuan-tuan. Tak payah sakit hati. Tu rezeki dia kan. Kita gaun tak panjang tak apa, tapi jodoh banyak. Tu usaha. Kan? Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis muslim supaya kamu cenderung dan rasa tentram kepadanya. Rasa cenderung, rasa tentram, rasa tenang, rasa lapang. Dia kalau keluar rumah, dia rasa tak tentram, tak sabar nak balik rumah. Mana rumah dia okey. Tapi kalau balik rumah, huru-hara nak keluar, ada masalah rumah tu. Orang perempuan, cek. Laki kau kerja-kerja nak keluar, kerja nak keluar, ada masalah rumah tu. Cek balik, apa pakaian kita di rumah menyambut suami. Cek balik, macam mana suasana di rumah. Adakah suasana tu menggembirakan. Tu sebab kita pakai istilah dulu, rumahku syurgaku. Rumahku, kita nak jadi syurga tu bukan tiba-tiba dia jadi. Kita yang kena jadikan suasana tu suasana syurga, walaupun kita tak pernah masuk syurga. Makna syurga ni apa salah satu ciri-ciri? Apa ciri-ciri syurga? Yang kita dengar-dengar lah daripada dulu, syurga ni apa? Apa yang bahas syurga ni? Apa dia? Apa dia? Indah. Oh iyalah. Indah ni langsir sengit. Macam mana kan suara dalam bersepah, macam mana indahnya tu. Contoh kan, contoh kemas. Apa lagi? Ada tenang, tentram, bukannya bisingnya. Apa lagi? Bidadari. Siapa nak jadi bidadari dalam rumah tu? Kalau tak ada bidadari, isteri itulah kena jadi bidadari dalam rumah. Lawa-lawa untuk suami. Ini kat rumah kau pakai baju binatang, baju kelawar tu. Dan baju kelawar itulah, bukannya banyak baju kelawar hari-hari, itulah yang diulang hari-hari.
Kan tokopak contoh ke rumah. Kan? Saya tak cakap orang pematang duyung, orang duyung okey, duyung steady. Dia punya lawa tu macam ikan duyung lah, orang cakap. Kan? Mengemak-ngemak lah ekor, tak contoh kan, tu lawa lah orang perempuan duyung ni ke rumah. Macam tu. Lepas tu wangi. Tu lah, lepas tu makanannya sedap, tak tahu masak, belajar. Ni makan luar lah. Senyap sedap. Macam mana lelaki kita tak gamar ke perempuan tom yam tu? Sebab yang penting air tangan isteri tu. Tu sebab ayah kita dulu macam mana pun, awak buat kalah saya ni kan? Iya. Macam saya lah, paling lauk yang paling saya gamar tolu masak kicap. Oh, jangan main-main. 3 biji kali balon. Iya, bukan susah mana. Itu pula ikan milih goreng kan. Terbaik lah. Terbayang ni. Saja cerita di awal ceramah, manalah tahu kau sempat. Kan? Tak adalah saja. Saya minta maaf tadi saya lewat sikit. Saya buka puasa tadi dekat Teko. Dekat Teko tu tadi. Haru orang Samsul debat makan kat situ. Awal tu sampai tadi. Terima kasih, minta maaf lah. Tak ada lah parking sini. Ramai betul. Tengok kehadiran ni 30,000 tak kurang. Itu yang parking penceramah tak ada tadi tu. Kan? Dah halil lah kata tadi. Belum kan? Yalah. Dia buat tak dengar tu. Kan? Jadi supaya rasa tentram, rasa tenang, syurga kita jadikan di syurga. Kan? Lagi satu syurga tiba ya. Nak ada. Sakit lah belakang abang ni lengok. Sekejap bang. Snap datang pergi. Oh syurga. Ya, tapi bukan hanya untuk lelaki saja, wanita pun sama. Bang, belakang ni lah kau picit dah sendiri. Terus tak lelaki lah. Time dia nak mati mana arah kena picit. Nampak tak? Kemudian dan dijadikan yang antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tenteram, tenang, kasih dan sayang. Itu sebab Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Sempurnakanlah hak mereka, makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi kata berikan makanan, pakaian, tempat tinggal, yakni nafkah dalam suasana kasih sayang. Bagi dengan kasih sayang. Nah ya, ni duit belanja bulan ni. Abang mungkin tak boleh nak beli sebab kadang-kadang kita beli tak sama macam dia nak. Dah ambil lah duit nafkah bulan ni. I love you. Macam tu lah. Ini nak ambil memakak bising. Jap tanya, ambil lah. Jangan macam tu, tak boleh. Mesti suasana kasih sayang. Dan apabila disempurnakan hak isteri itu, maka isteri itu tidak sekali-kali boleh membenarkan orang-orang yang tidak suaminya sukai masuk ke dalam rumahnya. Bila kita dah kahwin, nak bagi masuk orang masuk dalam rumah, kita nak keluar rumah, minta izin suami. Walaupun dekat geran rumah tu nama isteri. Tu kena cakap tu. Ada yang ketika tu. Salahnya Ustaz, rumah ni nama saya. Apa hal pelak nak tanya dia? Macam tu dia buat laki dia. Tak, suami tu sebab nak pilih suami, suami ketua keluarga. Suami yang akan decide. Bang, ya faham ni. Bang, mak abang datang ni, boleh tak bagi dia masuk? Mak aku tu bagilah dia masuk. Memang betul. Suami saya yang baik kena tanya, walaupun mak dia. Bang ni adik-adik abang pun dah datang, bagilah dia masuk. Abang, kejap, aku dah WhatsApp dah senarai nama siapa yang boleh masuk. Kau tengok kat situ, kalau ada kau bagi dia masuk. Macam tu. Semaknanya difahami. Dia bagi kelulusan secara pukal, secara package, ni senarai yang boleh. Yang lain kena tanya dulu. Minta izin keluar rumah, ikut. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kena jaga benda ni. Saya kena tekankan, kena jaga. Keluar rumah, isteri, anak-anak kena ambil tahu. Hari ni dah teruk sangat tuan-tuan.
Tengok kes-kes budak kena bunuh, boleh tengok perempuan tu kena kelar, kena bakar. Ya Allah, fikir anak perempuan kita kalau kena macam tu macam mana? Tu sebab kena faham, dayusnya seorang lelaki bukannya dayus bila takut dengan bini, tapi dayusnya seorang lelaki bila membiarkan isterinya terjebak bergelumang dengan maksiat, buat benda-benda yang maksiat dan dia tak rasa apa. Itu dayus. Biar je isteri itu keluar pergi kerja pakai ketat, nampak bentuk tubuh dia, pakai tudung tutup sekadar ni, badannya tu memang dah tak boleh cover dah tudung tu, kena pakai tudung besar. Suami kena tegur, isteri jangan fikir nak cantik aja, azab akhirat besok mana nak. Suami kena tegur, lepas tu jaga iktilat, tolong jaga iktilat. Tu sebabnya ada peraturan baru di pejabat sekarang, tak boleh panggil yang link dia hani dah, tak boleh. Banyak orang perempuan, jangan kita takut hanya sebab dia pangkat lagi tinggi daripada kita. Dia hantar video-video lucah, dia hantar ayat-ayat tak baik kat isteri kita. Dia beritahu apa? Oh, so husband ni tak ada, ya malam ni bolehlah kita tidur sama. Dia tulis macam tu. Kita diam, sebab apa? Sebab takut nantikan dia bos, pangkat dia tinggi, kita diam, kita tak balas. Yang bos ni lagi seronok sebab rasa dia okey, sebab tak balas. Selang beberapa bulan suami jumpa, bercerai-berai sebab teks message tadi, gambar-gambar, video, banyak tuan-tuan sebenarnya. Itu sebabnya sampai keluar arahan macam tu. Tolong jaga, jawab, mesti jawab orang perempuan. Jangan takut, rezeki Allah bagi. Minta maaf tuan ya, boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni, sebab kalau tuan hantar mesej macam ni makna tuan tak hormat mak ayah saya, tuan tak hormat suami saya dan tak hormat saya. Jawab macam tu. Kena hantar macam tu. Melampau-lampau kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang dia nak test market. Okay? Kemudian dengan mawadah, kasih sayang memenuhi syahwat. Kasih sayang memenuhi syahwat. Keinginan suami pada isteri, keinginan isteri pada suami. Itu dia. Itu sebabnya hati-hati. Banyak kes bercerai, dah bercerai menyesal. Cuba tengok perempuan itu. Kesian Emir. Kan? Dia gaduh dengan siapa? Kalish. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tak nampak cara macam nak menyesal lah kan. Dasar drama yang jahat lelaki. Heran betul aku. Wahal banyak yang jahat perempuan tak tunjuk kan. Dan orang perempuan jangan lebih-lebih komen dalam tu. Itulah dia jantan, tak berguna. Sudahlah kau, mati lagi baik. Kawan tu berlakon je. Tapi nak cerita ni, ada satu pasangan bercerai. Saya masa tu baru tingkatan 5 sekarang. Saya tingkatan 5 pergi mahkamah syariah masa tu. Pergi ikut kawan nak pergi buat kajian apa, entah masa tu belajar sekolah kan. Duduklah tengok kes tu. Ada satu pasangan ni berkepit berdua je ni. Berkepit berdua. Apa hal dia dua ni masuk dalam apa? Elok lah dua. Lepas tu sebut nama dia. Yang perempuan pergi kandang sini, lelaki pergi kandang sini. Pergi. Hakim tanya. Dia bacalah pertuduhan, pada beberapa hari bulan kamu telah didapati salah kerana melafazkan talak di luar mahkamah dengan talak 3. Dia pun tanya, kamu mengaku salah? Tak lah. Apa hal? Hakim tanya. Hakim ni pula memang cowboy betul lah. Apa hal? Apa masalah kau? Asal kau tak ngaku pula? Saya tak sedar masa tu ya. Kau tak sedar kenapa? Mabuk kau? Apa kau? Masa tu saya mabuk. Kau mabuk? Kau mabuk apa? Mabuk tapai kau? Mabuk kit putui kau? Dia tanya. Kan mabuk jalan ke? Mabuk apa? Saya mabuk arak. Oh, mabuk arak. Mabuk arak tu mabuk apa? Brandy ke? Whisky ke? Toddy ke? Dia tanya. Hakim tu detail segala arak sebenarnya. Masa tu dia sebut brandy. Oh, kalau brandy maknanya dia campuran jeruk, yang dijeruk anggur, yang dijeruk. Dia sebut lah. Detail huraian arak tu jenis apa? Memang steady hakim tu. Saya tengok leka. Lepas tu dia tanya. Macam ni lah. Cuba awak huraikan balik. Macam mana cara berlakunya? Malam tu saya mabuk. Okey. Masa tu awak lafaz macam mana? Ada tabir tak? Ada tabir ke tak? Ke awak membelakang ke? Atau ada dinding ke? Macam mana? Masa tu saya telefon dulu tuan-tuan. Tak macam telefon sekarang.
Telefon dulu kena tekan phone book dulu, kena tekan ABC dulu, lepas tu dah tekan tu pula nak cari, nak tekan call ke SMS ke dulu kan. Telefon tu lah yang saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Macam tu kan. Jadi hakim cakap, kalau macam tu kamu siap cari nama isteri kamu, kamu save nama dia nama apa? Saya save nama dia baby je. Kalau macam tu awak siap boleh cari nama dia, awak boleh call dia, makna tak adalah mabuk sangat. Hakim tanya, tak adalah mabuk sangat kan? Ya, jatuh talak. Hakim cakap, menangislah perempuan tu. Maknanya dia bercerai tu ikut perasaan, marah ke apa tak tahu. Tapi nak main-main dengan sistem tak boleh, dengan nak main-main dengan syariat tak boleh. Maka hakim kata, dengan ini saya sahkan bahawa jatuh talak 3. Dan saya nak beritahu, kalau kamu nak kahwin balik dengan pasangan kamu, tidak ada istilah Cina buta. Orang kita kan memang Cina buta kan. Soal Cina tu colik, mata yang macam sitap sikit tapi nampak. Tahu tak sitap? Sepet kan? Tetapi kamu kena ingat, dalam proses dia berkahwin dengan lelaki lain, dia mesti rasa manis suaminya, suaminya mesti rasa manis isterinya, iaitu berlakunya persetubuhan. Kemudian setelah itu kalau mereka bercerai, barulah kamu boleh kahwin semula dengan dia. Faham? Faham yang hari? Macam mana? Nasi sudah menjadi basi, ke bubur sedap lagi makan. Tak ada bubur dah kan. Basi lah nasi, tak boleh makan. Sikit paut makan kan. Makna kata tu berlaku, merasa kemanisan. Jadi rasalah manis tu ketika kita dalam ikatan perkahwinan kan. Mawaddah kasih sayang mensyahwat suami isteri melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Jangan risau-risau, tak payah nak risau-risau. Beranak ya tuan-tuan, selagi boleh beranak. Tambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang perempuan dia goma atau baik keputusan sendiri. 4 orang aja tutup kilang. Saya selalu pesan orang perempuan jangan gama-gama tutup kilang. Nak tutup kilang bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Dia tahu umumnya cawangan baru dibuka, jangan main-main. Tentulah. Tak apa dah, anak ramai, rezeki murah, betul. Setiap anak yang keluar tu ada rezeki dia. Percayalah. Sambil-sambil balik kojo, 9 anak tu sambil balik kojo tu belum betul-betul kan. Bila dah besar anak, 10 orang anak dah besar, assalamualaikum dalam grup family tu. Sekarang ni mak nak maklumkan dah pun masuk 25 hari bulan, masih ada yang belum bank in duit bulan ni. Lepas tu bawah tu ada bintang hashtag sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam bank pula dah kan. Kalau seorang anak bagi 500, 10 anak tak 5,000. Contohlah rezeki. Tapi lah kadang-kadang orang tak ada. Selanjutnya timbulnya rahmah kasih sayang murni tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Abang, malam ni kita pergi tak ceramah perdana tu dekat Masjid Pematang Duyung tu? InsyaAllah abang pergi. Kita pergi sesama tau. Macam tu. Abang janganlah biarkan saya pergi dengan geng-geng kat Leha tu. Best kalau pergi dengan abang kan best. Abang tahu kan saya rindu kat abang macam mana. Macam tu. Ada tak macam tu? Tak dapat dah. Laki ni kotor tak lakau apa sendiri dia. Macam tu kan. Pergi dengan family. Lepas tu parking jauh pula. Melintah jalan sama-sama. Nanti tunggu kat sini tau. Tunggu kat sini tau. Macam tu. Iya. Terasa tu. Dia duduk ni pun tenang je rasa hati. Betul. Tenang, bercinta hari-hari. Suami isteri kena bercinta. Saya panggil isteri saya, tahu saya sebut apa? Isteri syurga abang. Macam tu nak ambil hati dia, sebab sibuk hari-hari kan.
Tak main lah. Biasa-biasa ni kena isteri syurga abang. Isteri syurga abang macam mana hari ni? Makan okey. Okey lah. Tapi anak minta macam-macam. Tu maknanya tanda-tanda awal nak claim. Ya, tu kena hati-hati. Dengan dia ayat mukadimah tu ada maksud ujung. Ada faham? Ya. Iya. Sebenarnya quality time kita dengan isteri kita tu perbualan kita, bercakap, pandang mata dia cakap. Abang kata sibuk sangat abang sekarang. Tapi macam mana abang tak nak lupa dengan isteri abang. Macam tu. Itu yang mustahak. Daripada hari-hari duduk sama, tidur sebelah-sebelah, tapi komunikasi tak ada. Bak kata orang duyung tu, communication breakdown. Macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Orang duyung dia main-main. Dahsyat tu Melaka sana. Tu, saya tengok Melaka. Kota metropolitan, bangunan pencakar langit, dicakar langit tu lah. Punya tinggi bangunan-bangunan dah kan. Jadi Koya Lu Gajah pun dah tak macam dulu. Dulu masa saya belajar kat UiTM dekat London dulu, Alu Gajah Melaka, lendu. Kita orang dulu, weh jom lepak Alu. Saya budak-budak dulu, jom lepak ke Alu, kat kedai Dorai tu. Sekarang jom pergi AG, nak muntah aku orang. AG semua dah. Main-main. Budak sekarang, zaman dah berubah. Jadi tu saya kata tadi, rasa ketenangan yang tidak terbatas. Sebab apa? Sebab disertai dengan ibadah. Besok kejut ke abang tau, kita subuh sesama. Okey, dah lama dah kita tak subuh sesama kan. Subuh sama-sama. Baik, ibadah, dia cerita ibadah. Bang, korban ni kita nak masuk ke tak? Masuklah, takkan tak masuk. Nampak dia tu. Satu bahagian berapa sini? RM850. Berapa ekor dah sini? 4 ekor. Kita masih buka kan? Aku umum kan tak? Kan? Jadi siapa nak dia rasa ada banyak masalah keluarga dia, ada banyak tak tenteram jiwa, salah satu masuk korban. Masuk korban, dengar saya cakap. Nabi beritahu apa? Barang siapa yang diberikan kelapangan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban tapi dia tidak melaksanakannya, maka usahlah dia datang bersolat di tempat kami. Nabi berselalu. Maknanya penekanan dah diberikan. Tak mampu lah Ustaz, Mahabana 800 Astro full package, sport rim setiap bulan tukar, telefon nyap lipat, kau jap sini, kau jap luka sini, kau jap lipet sini. Handphone kau mahal, boleh tukar, top up setiap minggu. Kenapa berkira Allah Ta'ala dalam bab korban? Banyak. Masuk saya ceramah dekat Masjid Kampung Masjid Tengku Abdul Aziz Sungai Penchala, 35 ekor. Saya tanya berapa hari? Sehari je. Sehari. Kita harap adalah pertambahan tahun ni. Setiap tahun 35 je rumah ni kita. Itu 35 ekor. Kejut dia. Dekat Jeneral Hilin 16 ekor. Jadi siapa yang nak boleh masuk? Tak ada. Dia kata. Saya tanya tadi tu. Dia kata setakat 16 je, dia tak ambil lagi dah. Dia takut tak terbuat. Kata. Masuk bagian korban. Lagi kita bagi, lagi Allah bagi balik kat kita. Dalam rumah tangga ni macam tu je. Bang, masuk tak bagian korban bang? Masuklah, jangan tak masuk. Berapa bahagian nak masuk bang? Kita masuklah satu. Masuk satu, tu je kemampuan kita tahu ni. Masuk. Kalau tak mampu masuk satu, masuk sekor. 7 bahagian terus. Tak mampu, okeylah, tak mampu sebahagian, tak mampu sekor, pergi masjid, bantu-bantu pegang kaki lembu tu. Tak mampu pegang kaki lembu tu, tepuk-tepuklah lembu tu. Tak mampu juga, tak mampu, kau tonong mata lembu. Mana? Tak mampu juga, tak mampu, tolong timbang tu, daging tu, yang dah lapah tu. Tolong lapah, tak mampu, tolong timbang, tak mampu, pergi hantar kat rumah orang yang terima. Hantar kat rumah-rumah orang tu, tolong juga. Tak mampu juga, kau beratur ambil bahagian kau balik. Payah betul kan? Waduh, itu habis-habis pemalih dia tu. Kau tak mampu tak, kau duduk nongok kat rumah. Doakan kesejahteraan semua orang, kita ajak sampai kat rumah kau. Itu sebab saya kata orang Malaysia ni, dia susah-susah macam mana pun daging sampai kat rumah. InsyaAllah. Kan? Tapi kalau pergi ke negara luar, saya pergi Kemboja 3 tahun tu turut, saya pergi Kemboja dulu.
Memang kesian betul. Dia bila kita katalah kita bagi kat satu kampung tu 100 ekor lembu, 100 ekor, dia dah buat hari pertama, kedua, ketiga, kita raya dulu kat kampung kita. Hari raya ketiga naik flight pergi sana. Hari raya keempat tu dia akan buat lagi 5 ekor. Syarat dia lah 5 ekor. Kemudian dah lapar-lapar, memang cepat dia buat kerja tu. Dah lapar-lapar, timbang-timbang budak kampung tu bawa kita naik motor, hantar ke rumah dia. Rumah dia bukan macam kita. Ya Allah, budak-budak yang dah jadul, dah jah 3 tu telanjang lagi pun ada. Kalau dia pakai baju tu pun orang Malaysia bagi. Tahun dulu tu bagi. Bila kita bagi, menangis, dia peluk kita. Dia punya sukanya dapat daging dengan duit sikit kita bagi kat dia. Dia peluk kita. Bau dia jangan cakap lah. Campur dengan bau lembu tu tadi, bau kan dia. Yang betul gigi. Oh mak, bawa kau tutak bau kan. Yang faham bau tutak, dia tak pen urai bau tutak tu. Bau memang semua rebak, betul lah. Dan dia orang bukan miskin duit saja. Kita bagi, sebayangkan saya daripada sini ada satu rumah yang saya bagi orang tua tu. Rumah dia lebih kurang sini dengan pintu tu. Dalam tu ni paya lompak apa semua. Memang rumah ya Allah Akbar. Macam pondok dekat dusun lah, dekat dusun durian. Kan? Macam pondok macam tu. Ya Allah Akbar. Jarang-jarang dinding ni. Saya tanya, dia datang kat seberang ni, dia ambil. Kita bagi beras, kita bagi daging, kita bagi duit. Dia kata apa? Adalah dia cakap dalam bahasa Khmer tu, bahasa Kemboja tu. Tanya, saya suruh tanya, yang budak tu tolong translate lah. Tanya, dia duduk berapa orang? Seorang je, isteri tak ada. Isteri kat hospital Phnom Penh, sakit. Tak pergi jaga, tak ada duit nak pergi jaga bini. Dia doa lah, kalau selamat balik lah. Macam tu. Dan dia orang ni, peti ais pun tak ada. Kalau rumah macam tu, mana ada peti ais? Jadi daging dia dapat, dia sidai kan dekat pagar tu, kering kan. Ni bukan macam korban ni kan, lumpur pula, kodak pula. Tak apa, sikit dia ambil kan. Dia kering kan, kemudian dia rebus, dia masak buat sup, sampai tinggal tulang pun dia jemur, dia masak lagi tulang, berulang kali. Sampailah dah tak boleh pakai. Itulah dia orang. Dan dia orang ni, miskin agama punya, miskin ilmu. Ada Melayu campar ni, dia ada Melayu cam 5, ada cam 7. Cam 5 macam kita semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang 7 kali seminggu. Sekali sehari. Itu yang penting tu kan. Negeri Melaka antara negara yang dia orang ingat sebab sumbangkan masjid dekat sana. Melaka, Johor sumbangkan. Dan mufti negara Kemboja kata cukup-cukup lah sebab banyak Singapura, Indon bagi masjid cukup-cukup, dia tak nak. Tapi itulah nak beritahu kita ni, teruk-teruk kita pun, teruk kita insya-Allah kadang-kadang sampai satu tahap berebut bahagian, sudahnya sampai busuk dah kita tak pemakan daging ni. Itu sebab jangan tamak-tamak tuan-tuan. Ya, jangan tamak-tamak. Pom, sak belakang dia. Untuk benda tu tak berlaku kat duyung ni, tempat lain. Kan? Saya dah pesan kat dia orang, cuba kau contohi orang duyung. Orang duyung tak buat macam tu. Kan? Kemudian suami isteri gemar bermusyawarah, kena saling menghormati, bincang, jangan buat keputusan melulu, bincang, hormati suami itu sebagai ketua keluarga, ya. Dan memahami keperluan dan kehendak masing-masing dan mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar membina keluarga yang baik, kan? Kunci keluarga yang bahagia ini tidak diukur dari material, tapi diukur sejauh mana ketaatannya kepada Allah. 5 kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Pagi kejut suami, abang bangun bang, jom kita sembang subuh sesama. Abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam itulah kaedah kejutannya, sudah-sudahnya dua-dua tak subuh. Kan, yang faham-faham, yang tak faham sudah kejutkan. Kadang orang perempuan dia gemar pula tu, dia sembahyang sendiri, dia bangun, dia sembahyang seorang-seorang. Dia paling khusyuk macam dia seorang nak masuk syurga ni.
Assalamualaikum. Salam. Dia lap muka dia pandang suami dia kat katil. Dengar ke lah orang tua ni, ambul sedap ni. Jangan macam tu, kejut suami, bang jom kita solat sesama. Yalah, suami pun masuklah dalam bilik air. Masuk bilik air, mandi siap semua. Dia keluar, dia tengok isteri-isteri dia semua dah standby. Banyak marah. Ni contoh kalau seorang-seorang lah. Kan, ni kes yang baik. Itu tanda nak kiamat lah tu. Kalau baik semua sembahyang je kan. Dia tak ada masalah kan. Macam tu kan. Tak adalah bila dia tengok semua isteri dah ada, anak-anak dah ada, terus sembahyang. Allahu Akbar. Bacaan ayat suci Quran dalam solat itu juga menjadikan kita akur pada apa Nabi ajar. Bezakan rumah tangga kamu dengan kuburan. Kita bacakan ayat suci Al-Quran dalam solat kan, walaupun itulah surah yang kita baca tiap-tiap tahun. Dah 25 tahun kahwin, inna a'tayna Allah, itulah kebesaran kan. Itulah ayat yang dilancar. Tapi bagus, yang penting jadi imam kan, jadi imam. Inna a'tayna kal kausar, semuanya kami dah memberikan kurniaan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan sembelihlah binatang korban. Dari pesan tu kan, dalam tu suruh kita masuk korban. Tak kisahlah masuk mana tu. Tapi orang kita ni dia kembali tanya, ustaz mana yang lagi afdal, kita korban dekat Duyung ni ke ataupun di Kemboja atau Afrika tu orang susah? Yang afdal tempat kita dulu kan. Tapi kalau kita yakin tempat kita ni kita selesaikan, kita bagi, kalau mampu baik dua-dua, baik dua-dua. Kalau kita yakin dekat sini selesai, bolehlah buat sana. Tapi afdalnya yang tempatan kita dulu, dekat dengan tempat kita dulu. Macam tu tak boleh ke luar negara. Tadi kau tanya aku afdal, tu semua cari pasal tu. Jadi mana kata kita buatlah tuan-tuan, ikut syariat Islam. Dah bangun pagi, solat sama-sama, zikir di masjid, datang lagi cantik, jom siap awal sikit kita esok semayang kat masjid. Terbaik kan. Sebab sini memang macam ni subuh, jadi saya tak nak komplain lah. Saya dengar memang macam ni ramai subuh, saya sampai ke tangga semayang kan, betul kan. Cara terperanjat tu tak ada lah tu kan. InsyaAllah mudah-mudahan di Masjid Felda Palu 14 dia buat kempen menyimarahkan masjid. Kanak-kanak sekolah rendah datang semayang subuh di masjid, dapat duit belanja RM3. Budak sekolah, ayah pergi, rugi tak dapat duit belanja, bapak tak pergi. Langsung dia buat pula satu program untuk bapak pula. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut tanpa gagal berterusan, layak cabutan bertuah, menang skuter 10 pemenang. Kalau tak silap saya, dia orang minta peruntukan YB kawasan. Kalau tak silap saya lah. Saya bukan bagi idea, ni contoh. Kita tukar tajuk lain. YB sama tak pernah masalah aku dibabit tadi kan. Tapi memang betul dia buat macam tu. Tetapi kalau mesti 40 hari turut-turut dalam tempoh 3 bulan. Jadi sebab apa? Kalau macam tu tak ikhlas lah ustaz. Betul, ayatnya mula-mula mungkin dia nak menang skuter, tapi bila dia dah lazimkan hari-hari, insya-Allah mudah-mudahan dia rasa kelazatan dia tu bila dia datang hari-hari subuh. Itu sebab kita tengok orang yang sama solat subuh, tak ada orang solat subuh berjemaah keluar daripada pintu masjid hati tak tenang. Tak ada. Percaya cakap saya. Tak ada. Tenang aja. Dan orang perempuan anak dara bangun awal sebab apa? Nabi bagi tahu, wahai Fatimah, Nabi bagi tahu, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah. Kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada terbit matahari sampailah waktu duha. Ruginya kita daripada subuh tu sampai pada waktu duha tu Allah bagi rezeki banyak.
Nabi kata jangan jadi seperti kebanyakan orang. Memang confirm ramai yang tidur daripada datang masjid. Nabi tahu dah. Jadi datanglah ramai-ramai, bawalah family. Kebetulan pula ada kuliah. Untuk makluman semua, Masjid Uyung ni bukan malam ni je ada kuliah tau. Ya, setiap malam ada kuliah kecuali Sabtu malam Ahad sebab bagi masa untuk bersama keluarga. Ke Sabtu malam Ahad tu ada? Oh ada juga setiap hari. Tak ada masa untuk keluarga pun. Datang semua sini. Bawa keluarga tak? Ada setengah masjid tu buat macam tu. Kalau Sabtu malam tu kadang ramai yang tak ada kan. Balik kampung lah, keduri lah apa. Tapi tak apa, buat, datang. Yang datang tiap-tiap malam tu jauh tinggi ilmu dia daripada Samsul Debat. Debat tak ada apa, sikit pun dah. Ni belajar, datang belajar. Kain songket menang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torak. Faham? Datang belajar. Saya pantun ni seronok kan. Ada sekali tu pengacara majlis tu baca pantun. Saya memang tak boleh, dia baca pantun saya dongak. Dari Segamat pergi ke Kuantan, dia kata, singgah di Lipis beli berangan. Kau tak singgah Lipis kau tu. Kalau kau bersegamat pergi Kuantan, memang kau jumpa Kuantan dulu. Merah muka MC tunjuk tu. Pantun main bunyi je. Yang paling tahu tu, daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, kau ikut jalan mana? Tahu mana macam tu. Orang pantun nak sadu bunyi mana boleh macam tu. Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon-ara. Tinggi betul pokok tu. Awan tu berarak ke pokok tu, gila betul kan. Tu semua lah tu tuan-tuan. Orang ni buat pantun kadang tak logik betul. Dari Seremban pergi ke Sabah naik basikal. Nak berbondong tu. Aduh, membohong gitu dalam pantun tu. Hati-hati. Kan? Nah, orang Melaka dia kuat pantun kan. Jagolah. Dan kebahagiaan tidak diukur secara material. Tu kata tadi, tu hidup ikut syariat Islam, sembahyang sama-sama, solat sama-sama, ni kata Umar. Tidur sama-sama. Tu salah tu. Tua sikit ni mula halau lelaki tidur luar. Nyemak aja. Aduh, hai dia. Betul salah. Nak mati kau tua ni. La ilaha illallah, tidur sebelah kau kata nak mati. Buang tabiat, bukan buang tabiat, buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru. Orang lelaki masuk umur 40, hormon kasih sayang dan kemanjaan dia meningkat. Orang perempuan pula masuk 40 dia dah mula turun, dia makin tak selera katnya tengok lelaki ni. Yang lelaki pula baru nak menjadi-jadi. Tu sebab orang perempuan kena cuba juga. Dan orang lelaki jangan tunggu isteri, kena manjakan juga isteri tu. Wahai isteriku, kaulah segalanya. Sebut macam tu. Walaupun kerasnya takdir. Tu pun tengok drama kat tu. Kan? Cakap dengan kemanjaan. Sebab orang lelaki macam tu, dia makin naik umur dia 40 dia start, 50 lagi dia orang ada. Betul. Tu sebab dah tua-tua nak makan bersuap lagi. Umur 65. Dia abang suap. Abang tu telinga tu. Dia dah tak nampak kasihan lah. Dia nampak mengangur apa telinga? Ingat mulut. Tu. Dah tak apa nampak. Tak apalah, kemanjaan. Ya. Tidur sama-sama, makan sama-sama. Orang tu tua dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama, betul? Sekarang sibuk malam makan dengan geng-geng meeting. Ada je mesyuarat koperasi masjid lah, kan, mesyuarat belia lah, mesyuarat itulah, mesyuarat ini lah, persatuan penduduk lah, macam-macam mesyuarat ada. Tapi dia lupa untuk makan bersama dengan keluarganya. Makan dengan keluarga, kan, makan dengan keluarga tu, suasana dia tu. Bila anak kata, bah nak ayam tu sikit bah, jangan bunyi, jangan bising. Nak ayam, nak anak-anak seketul ke nak apa? Nak cubit sikit jadilah, kita pun cubit. Letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Faham?
Isteri pula minta, bang, nak sayur tu sikit, kita pun ambil satu sudut, nah, suapkan. Apa? Malulah orang tengok. Biarlah anak kita tengok. You isteri I kan. Yelah dia beranga, dia bersuara geram. Anak tak pernah tengok. Yo. Suasana tu yang penting. Nampak tak? Mana tu tengah bahagia lah tu, makan bersuam. Kalau dia tengah marah nak sayur tu, satu sonduk apa yang buka dulu kau. Iya, makan sama-sama. Bila makan, kadang-kadang lelaki ni, orang lelaki selalu kena marah. Lelaki tengah tengok berita ke tengok TV kan. Itulah orang sibuk kat dapur ni, dia sedap ngangkang kat TV depan tu. La ilaha illallah. Jangan sound suami macam tu. Dia ketua keluarga, ingat, dia member tu. Lelaki tu ketua keluarga. Anak-anak dah duduk kat meja tu. Suami last kali panggil sebab dia tu ketua keluarga. Barulah kita panggil. Okey, makanan dah siap, semua anak-anak dah senuk nasi semua dah standby dah. Alung pergi panggil abah kau. So cakap makanan dah siap. Barulah abah tu terasa macam wakil rakyat kawasan. Abah dia pun ke depan. Semua dah ada dah. Macam tu gaya lebih kurang lah. Tuan Helmi saya tak tahu macam mana ni macam tu lah kan. Kan dia masuk, okey. Okey, semua dah ada dah. Bila duduk je suami, pinggan yang menangkup tadi isterinya terbalikkan. Senduk nasi, tanah nasi ni letak panas-panas, berasap, itu baru special treatment. Arwah Mufti Negeri Sembilan dulu Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada dulu kata, pinggan dengan cawan suami mesti beza pada yang lain supaya nampak hormat dia. Pinggan dia special, nampak lebih kurang, jangan lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat itik apa? Dah macam tu kau tu makan apa hal pula. Tak, maksudnya pinggan tu nampak lebih kurang tapi dia special, nampak dia unique identity dia. Jadi anak tahu itu pinggan ayah, jangan usik, hormat. Cawan dia, oh special, siap dengan tapak. Tapi tak macam ni lah, dia biasa mark lah kan, mark, oh nampak, dia besar sikit supaya jarang tambah. Dia dah penuh air dekat situ, ayah isteri, serap, nampak, dia minum. Anak pun, di cawan ayah. Kalau dia nak minum, di cawan ayah, hormat. Nampak nampak, itu sebabnya makan sama-sama. Tahu. Kadang suami nak lauk apa, tanya, abang nak makan apa? Cakap je. Ni kadang suami pula nak makan macam-macam tapi tak siapkan. Wah, siapa ni? Siapa? Isteri dah berangin pada tadi. Abang tengok dalam petai itu apa binatang yang ada dalam tu. Marah kan? Lain macam. Dia punya marah. Sabar. Makan sama-sama. Tadi apa saya kata? Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Dulu sebelum kahwin berkamai, pegang tangan, menitik-nitik peluk. Naik motor tu kalau nak pakai helmet tu, ya Allah, tiba-tiba dah jadi OKU dah perempuan tu. Dah tak teraya nak pakai helmet sendiri. Lelaki itu kena pasangkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati takut terhentak ke pelotak dia tu. Waktu zap, you okey. Keletak, okey. Naik motor punya rapat peluk 7 orang dia duduk belakang. Bila dah kahwin, tak adalah. Aduh, macam penguin bini buat barang. Allah. Kadang-kadang isi kata, bang, ingat nak pergi pasar lah bang, nak beli barang-barang dapur dah habis. Kau di pasar, kau tak nampak ke aku tengah rehat ni? Nampak barang. Cepatlah, kan lambat siap kan? Yelah dah siap. Cepat, nak lawa sangat. Naik kereta. Tap, ayah bocor. Kau lah musibat betul. Dia marah bini dia tu. Selama ni elok tayar kereta ni bocor, kau lah muncul. Mana tahu? Dia marah. Cuba tenang, relax, jalan sama-sama. Bang, nak pergi pasar boleh tak? Nak beli barang-barang apa dah habis? Boleh. Ke mana juga sanggup abang kawan.
ke hati sayangku nak sanggup. Macam tu. Dah siap ke belum? Kejap nak pakai tudung dia. Jangan lawas sangat. Nanti kan semua orang nak kat isteri abang macam mana? Kesian abang. Abang ke pasar je kot. Dia pun siap. Naik motor, naik kereta, tolong tarikkan tali pinggang tu keletak. Tarik tali pinggang keletak. Dah ready? Dah bang. Lepas tu bang, salah pegang pula, terpegang peha isteri. Abang ingat dia tadi, ada je lah. Mesra. Pun bawa tap. Tayar bocor. Kenapa bang? Tayar bocor. Isteri cakap, alah bang, ni semua salah saya kan. Tiba-tiba lah bocor, sama ni tak bocor. Alah dah nak jadi, buat macam turun. Kenapa turun? Dia turun, suami pun turun. Kunci lah, tak apalah. Nanti kita panggil lah towing mana-mana, repair kereta ni. Jom kita jalan kaki. Kita pun dah lama tak jalan sama. Jalan sama pergi pasar. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km macam tu. Sampai pasar dah tak ukur orang nak. Kan? Dia jalan tu sambil tengok. Ingat tak dulu kita naik motor? Ingat tak kita pernah accident kat sini? Lah, helmet abang pun ada lagi situ. Contohnya kan. Ataupun malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round satu duyung. Bawa motor, peluk, round dekat roundabout tu. Pergi main Bukit Lintang. Sampai ke Seberang sana pergi main ke Umbai. Pusing balik, pusing, sampai dekat Bukit Lintang, tap. Kau lah ni berat lebih muatan, marah bini. Abang dah tak cek angin betul. Turun. Tolak motor. Bengkel dah tak ada, tutup. Kena bertolak balik rumah. Tolak. Yang bini jalan, Allah Akbar, berat betul helmet ni. Buka pula helmet, pegang sebelah. Sampai dekat sana kat roundabout tu, penat lagi. Buka pula tudung. Dah macam mana, rambut kembang, pegang ke kanan. Ikut motosikal suami. Sampai dekat depan rumah jiran semua nampak, semua tutup sikap, ketak. Besok semua tegur suami. Mat, malam tadi kau ketolak motor. Mat, aku kenapa kau hati-hati, Mat? Kenapa aku tengok ada lembaga ikut kau lagi? Itu bukan lembaga, tu bini aku. Itu semua. Tapi betul, jalan sama-sama, akrabkan hubungan. Kan? Orang perempuan tadi naik motor, saya tengok tadi kan, yang dari daripada pergi ke masjid tadi. Naik motor, pegang suami. Pegang. Ini pegang besi. Batal semayang kau jual mah. Aku suruh peluk, bukan suruh seluk. Peluk. Kan berlapik tu. Pegang aja, dekat bahu ni pun tak apa. Tak apa diusik sampai batal. Tu kalau kau usik tak jadi pergi masjid. Usik mana? Aduh, hai. Ya, pertama, kunci rumah, sistem. Anak kita pun bawa ke masjid. Jinakkan dia pergi masjid. Sebab nanti satu ketika kan, apa yang kita jinakkan itu anak kita akan teruskan. Kita dah dalam kubur dah ni. Yang esok kita solat subuh berjemaah nak. Abang ni tiba-tiba pula kenapa? Ingatlah arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh, mesti kita jemaah sama-sama. Dapat tak saham mak ayah dia? Dapat. Bang, petang ni kan kita pergi karaoke nak kena pula arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke dekat dalam. Banyak ke benda lain kau boleh ajar, kau ajar benda tu. Ya, tu dia. Tu pertama. Kedua, saya kata kunci pejabat. Bila kata kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Saya sebut tadi, awal-awal saya sebut, kadang duit banyak tak bahagia. Sebab apa? Sebab yang halal tu mustahak. Yang halal tu membahagiakan. Tanyalah ayahanda bonda yang ada dekat sini, yang orang-orang lama. Dulu cukup azab nak besarkan anak. Melaka tak macam hari ni cantiknya dulu. Nak cari rezeki dulu, ya Allah, tak hidup tak tidak anak-anak aku ni. Tapi Allah bantu kita ni dengan cara bila kita cari rezeki halal, Allah berkatkan kehidupan kita, anak-anak semua lepas dah, berjaya semua. Itu dia. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu cari. Tak kisahlah berniaga kecil-kecilan, tak kisahlah kita buat apa pun, yang penting yang halal.
Nabi pesan juga, Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram itu masuk ke dalam perutnya, dan saya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perut. Nauzubillah, minta jauhkan. Ya, cari rezeki yang halal. Walaupun kerja dia kerja biasa-biasa, tak ada masalah. Saya kerja pengawal keselamatan ya Ustaz, okey, bagus. Menjaga keselamatan, apa lagi lebih baik tu? Kita berhenti pening kepala tempat tu. Jangan main-main. Kerja. Yang penting cari rezeki halal. Tukang kebun tak baguslah, kecantikan, keceriaan tempat tu kita jaga. Apa masalah, bukan semua orang boleh buat. Cleaner je Ustaz, betul. Cleaner ni kerja yang paling bagus sekali. Sebab apa? Dia memastikan tempat itu bersih untuk kegunaan orang. Selepas itu saya pergi dekat sekolah, ada satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah mana, punya nakal budak ni, dia boleh buang air tu dalam sinki tu, najis tu dalam sinki, melintang. Masalahnya sinki tu tinggi, macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dibuat untuk memindahkannya, letakkan di sana. Saya nak basuh muka masa tu, nasib baik tak lepas jantung. Allah tak peranjat. Dan masa itulah terdengar suara seorang makcik, dia kata tak apa nak, nanti kejap lagi makcik bersihkan. Bayang kalau tu mak kita. Ada kan, pelik orang sekarang kan, boleh buat benda-benda macam tu. Vandalism jangan cakap lah. Toilet bowl tu hilang penarik tu. Itu sebab sekarang dah tak buat tarik dah, buat tekan pun zoom sampai ke dalam lah, tak naik dah. Tak apa kerja dia orang ni lah. Sekarang ni pelik. Itu sebabnya letak sila jaga kebersihan tandas ini. Tak faham dia. Ikut masjid Pasir Besar Kek Gomeh ni, ada kucing, ada tikus, sudah kencing jirus macam tu. Dia letak pantun bau togak, lain macam ni dah pantun. Tentu kena ingatkan. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa keluarga kita. Ini nak bawa keluarga masuk syurga. Seawal umur anak 6 tahun dah diajar masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Ajarlah anak kita masuk pertandingan menulis khat, pertandingan berzanji, marhaban, nasyid, kan, pertandingan azan kategori maghrib, azan kategori subuh. Dia ada beza tu. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je, tegas. Kalau maghrib dia mendayu-dayu sikit, bagi masa budak main bola tu balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui, balik weh, Allah. Wah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Itu je. Subuh, hayya 'alas salat. Maghrib. Subuh, hayya 'alas salah. Betul. Ya. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Tak ada pada as-salatu khairum minan naum. Tak beda dah. Tidur lah. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Bagus. Marah waktu bila ni, bangun. Kadang-kadang azan subuh. Jadi baru betul semangat. Kadang-kadang tu orang tu dah siap, dah keluar nak pergi subuh ni. Tak dengar azan, masuk rumah balik. Mana tak seram azan tu. Barulah. Ni apa tu? Tapi bukan Bilal sini. Tempat lain.
Kadang-kadang Bilal pun tak semangat. Anak-anak muda ni baguslah. Buat turn, dek besok kau azan. You excited malam tu di trending. Ni kesian. Bilal dia jadi macam tu sebab tengok orang tak ada. Allah panik waktu punya dah. Allah. Yang seorang pula baru sampai tinggal kat tingkap. Tak ada orang ni, mau aku jadi imam ke macam ni. Balik dah. Aduh. Itu semua lah tu, kan? Iya, betul. Kan? Jadi itu kunci kereta hala tuju bawa keluarga. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga Allah kena nak dapat apa? Rahmat. Nak dapat rahmat tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya. Datang masjid, mengaji, kita solat sunat. Siapa yang datang ke majlis ilmu ni, contoh kita datang, kita solat. Bila solat aja dah habis, kita duduk ke tempat solat tu. Duduk ke tempat solat, kita tak berganjak duduk situ. Wah, selagi mana kita duduk di situ, kita dengar kuliah, kita mengaji dan sebagainya, dapat pahala seolah-olah kita masih lagi sedang solat. Macam tu. Kan? Macam imam tak dapat lah, tak dapat dia duduk situ sudah kan. Itu lah. Dari mana duduk? Mana nak? Kan? Saya kau mana tadi? Bukan sini jatuh, sana pun jatuh dah. Kan? Mana kita nak? Dah tentu kita nak mati dalam husnul khatimah, kan? Mana nak? Mati tengah sujud ke? Mati tengah karaoke? Mana nak? Semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam mati tengah sujud, haru makmum. Allahu Akbar. Habis. Kita kat belakang, yalah mau sujud. Yang seorang tu dah cenya, yang seorang tu siap tinjau. Belum juga. Itu rezeki lah tu. Ada yang meninggal tu. Ada seorang tu meninggal di Bangi, meninggal tengah solat. Memang dia meninggal tengah duduk antara dua sujud tu, dia meninggal masa tu. Bila cek balik, tengok dia kerja apa, dia bukannya pencen pejabat mufti, bukannya pencen pejabat agama, bukan pencen pejabat besar zakat ke, tak. Pencen postman. Bila tanya pada jiran dia tu, dia pencen postman, tetapi cara hidup dia di rumah tak pernah tinggal Quran. Duduk depan TV, sambil-sambil tengok TV itu Quran. Dekat meja makan, sebelum bini hidang makan, ambil satu Quran kecil kat tepi tu, baca lagi. Sebelum tidur, teh kepala, Quran dulu sebelum tidur. Sama macam kita kan, sebelum tidur. Dalam tu ada Quran, tapi dia tekan software lain. Handphone kan. Itulah dia. Tapi betul, dia cerita betul tu kan? Pencen postman aja, tapi cara hidup dia tu kan? Dan kemudian yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare itu adalah suami ada peranan, isteri ada peranan, semua ada peranan. Sila mainkan peranan masing-masing. Dan kalau kita tengok, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan, dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan, maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Semua ada hak masing-masing. Isteri pada suami, isteri pada suami, suami pada isteri, suami isteri pada anak-anak. Ya, kena ingat tu. Anak-anak pada ibu ayah. Tanggungjawab suami bukan setakat beli peralatan dan kelengkapan rumah sahaja. Tanggungjawab dia kena isteri dalam membantu suami mengurus rumah tangga pun kena ada. Cara-cara memikat hati suami, cara-cara memikat hati isteri pun kena ada. Dan begitu juga sikap bertolak ansur dalam mengurus rumah tangga pun kena ada. Itu sebab saya kata kadang orang marah tu, orang marah sangat bila saya cakap, orang perempuan kena faham, orang lelaki kena faham. Tanggungjawab orang perempuan dua saja kat rumah, iaitu melayan suami, melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Siap rekodnya. Nak ambil balik tu.
Tanggungjawab orang perempuan dua saja, melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Saya dah tunggu respon. Orang lelaki pula selain daripada tu, kemeh rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, jaga anak, semua kerja suami. Oh my, yes. Tetapi dia sahak tu. Tetapi orang perempuan dengan penuh rela hati memangku tugas suami. Dia tolong suami untuk jaga anak, dia tolong suami untuk kemah rumah. Kalau tidak, tu kerja suami. Jadi kalau kita faham benda tu macam tu, kita akan hargai isteri kita. Berkasihlah isteri abang, kemah rumah cantiknya, ya Allah, abang sendiri tak terbuat benda ni. Itu kita, ayat kita perlu cakap kat dia, ni kerja engkau, kau buat ke? Marah lelaki tu, mau masalah kau? Jangan macam tu. Tapi terima kasih pada isteri, dia jaga anak, dia jaga hal ehwal rumah tangga. Itu sebab kita kena faham. Sebenarnya itu sebab Nabi tidak pernah menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Baju Nabi koyak pun Nabi jahit sendiri. Tapi kita bermanja dengan isteri kita. Ya, abang tak tolong, boleh tak? Boleh tak tolong gosokkan baju abang? Tak boleh ke cakap macam tu? Boleh. Abang nak gosok apa lagi? Cakap. Semua saya gosokkan. Sepeda gosokkan. Para lelaki pula nak copek, dia pakai panih-panih tu, pakai suam. Isteri macam tu. Tu sebab kita kena appreciate. Tetapi orang perempuan kena ingat pula satu perkara, jangan ambil ringan dalam bab melayani suami. Ni selalu saya dapat ni aduan. Orang lelaki dia nampak hebat di luar, tapi rupa-rupanya dalam bilik waktu dia nakkan sesuatu, dia macam minta sedekah. Dia dalam bilik kesian. Itu yang pergi esok tengah subuh muka macam ni. Orang perempuan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi janganlah saja-saja kau cari belakang unta tu. Maksudnya suami tu layan. Suami kata on tak on? On. Macam tu. Ya? Faham? Kesian tau. Orang perempuan kadang, nantilah, besoklah, penatlah, alah, mulut berbau lah. La ilaha illallah. Ada je benda. Oh. Kalau boleh sebelum suami minta dah bagi. Abang nak keluar jap ni, begini, jangan lambat balik tau malam ni. Macam tu. Cakap tak jadi dia keluar. Ini sampai buat permohonan adalah dengan segala hormatnya saya memohon kepada perkara tersebut di atas. Saya ingin memohon satu segmen bersamamu di antara jam 9 malam hingga jam 12 malam pada malam ini. Sila beri jawapan segera. Kegagalan pihak puan memberi jawapan segera, ditakuti memberi kesan pada malapetaka dan huru-hara dalam rumah tangga ini. Sila nyatakan persetujuan anda dengan keadaan segera, dan segala kerjasama daripada pihak puan didahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar suamimu. Tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Wajar tu. Tulislah lulus macam tu. Faham iya. Membahagiakan suami tak susah pun. Macam saya kata lah, orang perempuan kena faham lelaki ni menurut kajian memang hormon dia boleh masuk 40 tahun ni, dia punya kehendak tu dah lain macam. Itu yang bulan puasa tu dia tengok tiang elektrik pun lawa tu. Dia kata ni satu perkara lah. Dan bila saya kata kunci spare tadi, semua mainkan peranan masing-masing, semua tak kira siapa. Dia dalam rumah tangga ni bukannya peranan seorang, tapi peranan semua. Dalam bahasa orang Melaka tu reciprocal process. Lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Tak ada isteri suami susah, tak ada suami isteri susah, tak ada anak-anak keluarga susah. Macam itulah keadaan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham. Cara pandang tu saya faham tuan-tuan. Kalau renungan tepat kat mata saya dah tak berganyak tu, saya tahu dia suruh berhenti. Saya faham. Ya, insya-Allah. Jadi ada lagi sebab nak sembahyang isyak apa semua, saya faham.
Jadi apapun ada lagi beberapa perkara yang saya nak share ni, maknanya kena panggil lagi ni, ya? Confirm. Jangan tunggu kalau 2016 nak bawa ke 2023 berapa tahun? 7 tahun. Janganlah tunggu lagi 7 tahun. Ya, tahun depan pula. Ya. Insya-Allah. Ni booking berapa lama? 8 bulan. Ya Allah. Insya-Allah bulan 1 dah masuk mana. Booking siap-siap. Insya-Allah. Kita buat tajuk lain, nanti saya bawa satu Samsul lagi saya bawa, Samsul Gau-Gau, 2 Samsul kita buat, masya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja daripada saya. Bak kata orang, yalah, macam mana pun dalam rumah tangga ni, kalau nak jalan laju, jalan seorang, tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dia kena sama-sama. Dan sebabkan suami isteri bersama-sama lah, keluarga kita dapat berkembang biar dengan baik, dengan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Ya, itu saja daripada saya. Bak kata orang, tenang-tenang air di laut sampai ke Tanjung, ada tekanan boleh menyebut, jasa baik pihak masjid menyebut hari ini rasa dan jujur. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit maklumat, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di luar sana ada satu, di luar ke belakang ada meja ajaib, yang mana atas meja tu ada barang untuk diambil, bukan untuk diambil, untuk dibeli.